yang dia telah jatuh ke dalam riddah ataupun jatuh ke dalam murtad, maka hendaklah dia kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Untuk kembali kepada agama Islam bukanlah semata-mata dia melakukan istighfar, astaghfirullah, maka dia telah dikira sebagai orang yang telah kembali kepada agama Islam. Tidak. Adapun orang yang melakukan riddah, maka wajib untuk dia mengucap kembali 2 kalimah syahadah untuk dia kembali memeluk agama Islam, dan setelah daripada itu barulah dia melakukan istighfar ataupun dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kekhilafan dia telah melakukan riddah yang mana dilarang di dalam Islam. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari ini kita sambung pada perbahasan tentang sambutan Maulid Rasul. Maka kata pengarang, mad dalilu ala jawazil ihtifali bil maulidin nabawi syarif. Al-jawabu qala ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj. Al-hadithu man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Al-hadithu rawahu Muslim. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sambutan Maulid Rasul adalah satu sambutan yang dilakukan oleh umat Islam sejak zaman berzaman. Meskipun sambutan Maulid Rasul ini ia bukanlah sambutan yang telah dilaksanakan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ia berlaku daripada kurun salafus soleh. Yang pertama-tama melakukannya adalah Raja Irbil, yang mana dia adalah pemerintah di salah sebuah wilayah di negara Iraq, yang mana kita kenal sekarang negara Iraq. Maka wilayah Irbil itu terletak di dalam negara Iraq. Jadi Raja Muzaffar ini yang pertama-tama telah melakukan sambutan Maulid Rasul. Maka pada saat itu beliau telah pun memanggil para ulama daripada pelbagai bidang, termasuklah bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh dan sebagainya. Dan tidak ada seorang pun di kalangan ulama ini yang dia membangkang ataupun membantah perbuatan sambutan Maulid Rasul. Bahkan tiada ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka membantah atau membangkang ataupun membuat bantahan terhadap mereka yang melakukan sambutan Maulid Rasul. Tidak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah sama ada sambutan Maulid Rasul itu adakah ianya haram ataupun ianya sunat ataupun ianya tak ada. Adapun semua memandang sambutan Maulid Rasul itu adalah dengan hukum harus. Maknanya sambutan Maulid Rasul itu dihukumkan oleh para ulama sebagai harus untuk menyambutnya, bahkan terdapat padanya kebaikan-kebaikan kerana padanya kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang menyambut sambutan Maulid Rasul, kalau dia mengkaji dengan lebih terperinci, dia tahu bahawasanya dalil mereka yang melakukan sambutan Maulid Rasul ini sangat kuat. Antaranya ialah mereka melihat kepada suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, mengapakah Nabi berpuasa pada hari Isnin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut hari kelahiran baginda yang berlaku pada hari Isnin dengan melakukan puasa. Ini menunjukkan Nabi meraihkan hari kelahiran baginda dengan suatu amal yang taat. Jadi menggunakan dalil ini, menggunakan hujjah ini, maka para ulama kata tidak ada salahnya untuk kita menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang masyhur, pendapat yang masyhur ialah berlaku pada hari Isnin dan juga pada tarikhnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, boleh jadi kita akan jumpa dengan golongan-golongan yang membantah sambutan Maulid Rasul, yang mana mereka sangat allergic dengan sambutan Maulid Rasul. Bahkan
mereka memandang sambutan Maulid Rasul ini adalah salah satu daripada perkara yang keji dan wajib dielakkan, bahkan wajib ditolak sambutan Maulid Rasul ini. Bahkan mereka mengatakan bahawasanya sembelihan-sembelihan yang dilakukan oleh mereka yang sambut Maulid Rasul itu adalah sembelihan yang tidak sah syarak, dan makan daripada sembelihan itu adalah seperti dia memakan daripada bangkai, iaitu makan daripada daging yang tidak halal. Wal'iyadzubillah. Maka kerana apa perkara ini berlaku? Kerana ia adalah perkara yang berkaitan dengan kefahaman akidah mereka. Walaupun Maulidur Rasul ini bukanlah suatu perkara yang duduk di dalam usul akidah. Makna kata kita ni, kalau orang tu dia tak sambut Maulidur Rasul, tidaklah menjadi suatu dosa kepada dia, bahkan tidaklah menjadi haram pula kepada dia untuk tidak menyambut sambutan Maulidur Rasul. Tetapi berbeza dengan orang yang tidak menyambut Maulidur Rasul kerana pegangannya sambutan Maulidur Rasul ni adalah suatu perkara yang bid'ah dhalalah. Suatu perkara yang jijik, suatu perkara yang lebih teruk daripada majlis-majlis maksiat. Bahkan ada di kalangan tokoh mereka mengatakan bahawasanya menghadiri majlis maksiat itu lebih mulia berbanding dengan menghadiri majlis Maulidur Rasul. Kerana apa? Kerana di sisi mereka perkara yang haram, yang maksiat itu adalah lebih mulia berbanding dengan majlis yang mereka hukumkan sebagai bid'ah. Ini adalah satu kerancuan pemikiran, satu kecelaruan pemikiran terhadap memahami makna bid'ah itu sendiri. Kerana kita dah jelaskan dalam soalan sebelum ni tentang pembahagian bid'ah hasanah dan bid'ah yang dhalalah. Yang mana kita tahu dalam pembahagian bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dhalalah ini, kita tahu bahawasanya bid'ah itu bukanlah suatu hukum. Bahkan bid'ah itu ialah suatu kategori terhadap sesuatu perkara. Maknanya perkara itu apakah kategorinya? Kalau kategorinya itu bid'ah, maka barulah dikaji apakah hukumnya. Kalau bid'ah itu terdiri daripada hukum yang mana dia duduk di dalam side yang diharuskan, sama ada wajib atau makruh ataupun sunat ataupun harus, maka selagi mana ia tidak melanggar batasan syarak, hatta sampai makruh sekalipun, hatta sampai tahap makruh sekalipun, walaupun kita kata makruh ini adalah perkara yang kalau daripada sudut ta'rifan syaraknya, bagi sebahagian para ulama menyebut makruh ni ialah benda yang seeloknya ditinggalkan, tetapi daripada sudut hukum, melakukan perkara yang makruh itu tidak membawa kepada dosa. Kerana makruh ini kalau tinggal dapat pahala, kalau dia lakukan tidaklah mendapat dosa. Hatta sampai tahap makruh sekalipun tidak boleh dikatakan bahawasanya perkara tersebut adalah suatu perkara yang jijik. Tidak begitu. Kerana apabila deal ataupun kita berhadapan dengan urusan-urusan berkaitan dengan bid'ah ini, maka sekiranya ia berada pada tahap yang haram, barulah kita kata bahawasanya ia adalah suatu perkara yang sepatutnya ditolak. Bahkan boleh untuk kita katakan bahawasanya barang siapa yang melakukan suatu perkara yang bid'ah dhalalah, yang haram, maka ianya adalah pelaku maksiat. Tetapi jika ianya perkara yang masuk dalam kategori bid'ah yang hasanah, tadi tu kita bincangkan daripada sudut hukum. Tapi jika bincangkan daripada sudut bid'ah yang hasanah, sama ada benda tu baik ataupun benda tu buruk, maka kategorinya duduk yang hasanah ini adalah apa yang kita mendapat pahala jika melakukannya. Dan bid'ah yang dhalalah ini ialah apa yang kita tidak mendapat pahala melakukannya, bahkan boleh mencapai kepada kategori berdosa. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimana ulama membawa pemahaman bahawasanya sambutan Maulid Rasul itu adalah suatu sambutan yang jika kita menyambutnya maka kita mendapat pahala. Maka tidak dilihat pada kata nama Maulid Rasul itu sendiri. Kerana kata nama Maulid Rasul itu adalah terbit daripada pemahaman kita tentang ihtifal, sambutan itu. Sambutan menyambut perayaan, sambutan perayaan
Maulidur Rasul. Maka itu adalah bentuk kategori daripada sudut perbuatannya itu adalah merangkumi keseluruhan apa yang berada dalam ihtifal itu. Bukan dihukum pada nama sambutan Maulidur Rasul itu, tetapi para ulama melihat kepada konten. Sebab tu kalau orang tanya, apakah hukum menghadiri majlis sekian-sekian? Maka ulama tidak menghukum daripada sudut nama majlis tu. Tetapi ulama melihat kepada apa yang terkandung di dalam majlis tu. Jadi kalau kita melihat kepada sambutan Maulidur Rasul, dalilnya adalah umum. Dalilnya adalah umum. Kerana tu digunakan dalam kitab ini suatu dalil yang umum, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Iaitu kamu laksanakanlah kebaikan. Kenapa diguna dalil ni? Kerana dalil umum ini menunjukkan bahawasanya apa sahaja kebaikan yang boleh kalian laksanakan, maka laksanakan kebaikan. La'allakum tuflihun. Moga-moga kalian menjadi orang-orang yang berjaya. Maka dekat sini, faham dia ialah bila kita melakukan suatu perkara, untuk kita mengetahui apakah hukum itu, maka kita lihat daripada sudut baik buruknya. Kerana baik buruk dalam ilmu usul fiqh, baik buruk ini ditentukan oleh syarak, bukan ditentukan oleh logik akal kita. Baik buruk ditentukan oleh syarak. Kerana syarak yang memberitahu kepada kita bahawasanya perkara ini baik. Syarak yang memberitahu kepada kita bahawasanya perkara ini adalah buruk. Kerana bukan semua hukum itu kita boleh faham dengan logik akal kita. Contohnya, kalau orang tanya pada kita, kenapa kalian tak makan babi? Contohnya. Maka kita nak guna logik, dia kurang tepat. Kalaulah seorang dia kata, kajian sains mendapati bahawasanya dalam babi ini ada kandungan bakteria, ada cacing, ada virus, yang kalau dipanaskan pada serta-serta degree pun, maka ianya tak mati, maka ia memberi kesan kepada kesihatan. Itu bukan kita panggil reason, ataupun kalau dalam ilmu sufi, dalam masalah qiyas dipanggil itu sebagai illah pengharaman, sebab kepada pengharaman, bukan. Tetapi itu adalah wisdom, ataupun kita panggil sebagai hikmah. Hikmah daripada sudut pengharaman. Hikmah ni adalah suatu benda yang kita boleh tafakur. Maka boleh jadi pengharaman minum arak ini adalah kerana ada sekian. Maka baguslah Allah Ta'ala haramkan makan babi. Itu adalah wisdom. Wisdom ni maksudnya kita panggil sebagai hikmah. Maknanya boleh jadi itu adalah di antara kebaikan mengapa daging babi itu diharamkan. Tapi diandaikan kalaulah suatu ketika nanti ada wujudnya teknologi yang boleh membersihkan, bukan menyucikan, membersihkan daging babi itu daripada segala bakteria, segala ulat, segala virus contohnya, yang mana daging itu menjadi yang paling bersih, bukan yang paling suci, yang paling bersih daripada sudut mata kasar biasa, maka dah tak ada dah segala virus, segala bakteria, segala cacing dah tak ada. Adakah babi menjadi halal? Tidak. Kita katakan bahawasanya daging babi itu tetap haram. Kerana apa? Kerana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syarak telah menyatakan bahawasanya daging babi itu haram. Maka kekallah ia haram, walau bagaimanapun kamu membersihkannya sehingga kan tidak ada apa-apa bahaya jika memakan daging babi, akan tetapi tetap juga ia dihukumkan sebagai haram. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengharamkan. Maka dilihat kepada hukum syarak ini, maka hukum syarak ini adalah perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu kalau pengajian akidah kita kata, yahkumu fi mulkihi ma yasha'. Allah Ta'ala ni dia meletakkan hukum terhadap kerajaannya dengan apa sahaja hukum yang dia kehendak. Syariat sebelum ni, syariat Nabi Musa, solat fardu itu 2 waktu sehari.
Allah Ta'ala yang meletakkan hukum itu. Syariat Nabi Muhammad, solat fardu itu 5 waktu sehari. Kenapa dulu 2 sekarang 5? Kita ada reason. Tak ada sebab. Kenapa dulu 2 sekarang 5? Tak ada sebab. Kerana syarak kata 5, 5 lah. Syarak kata 2, 2 lah. Ada benda memang Allah Ta'ala memberitahu sebabnya. Seperti pengharaman arak diketahui setelah melalui proses saringan yang dipanggil dalam usulul fiqh sebagai tankihul manat, di mana melakukan proses saringan untuk melakukan qiyas, maka didapati bahawasanya illah pengharaman arak ni adalah memabukkan. Tetapi bagaimana ianya diketahui? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, daripada Nabi SAW juga. Kerana arak itu bersifat muskir, maka apabila hilang illah, hilanglah hukum. Arak kalau dah disimpan kemudian menjadi cuka, ada hukum hakam yang tertentu. Bila arak jadi cuka tanpa ada campur tangan manusia, berlaku secara alami kita panggil, maka arak itu pada asalnya arak najis, haram, kemudian bila menjadi cuka, ia jadi halal. Kerana telah hilang illah dia. Kerana apa? Kerana illah itu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab pengharaman arak. Maka apabila hilang illah, hilanglah hukum dia. Apabila datang illah, datanglah hukum dia. Jadi ini perbahasan yang memerlukan kepada masalah yang mendalam untuk kita memahami tentang sesuatu masalah dalam usulul fiqh. Tetapi apa yang berlaku? Sebahagian orang dia tidak memahami dalam masalah ini, akhirnya dia ambil bila Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap yang baru itu yang perkara yang tidak ada asalnya bid'ah ini, maka ianya adalah dhalalah, ianya sesat. Dan setiap yang sesat itu pasti ianya ke neraka. Maka ini adalah satu kerancuan dalam meletakkan hukum, kecelaruan dalam meletakkan hukum terhadap sesuatu perkara, kerana bukan itu kaedah yang ulama guna pakai, yang mujtahidin untuk meletakkan sesuatu hukum. Tidak. Bahkan ulama yang mujtahidin apabila mereka hendak meletakkan suatu hukum, mereka lihat daripada banyak angle yang mereka mesti kuasai sebelum menjadi mujtahid, daripada sudut bahasanya, daripada sudut kefahamannya, daripada sudut asbabul wurud hadis, daripada sudut asbabun nuzul hadis, daripada sudut qiyasnya, daripada macam-macam angle yang dilihat oleh para mujtahidin untuk sampai kepada sesuatu conclusion bahawasanya sesuatu perkara itu adalah harus ataupun wajib ataupun haram ataupun makruh ataupun sunat. Bukan semua perkara itu diletak bid'ah aje sesat. Sesat ya masuk neraka. Bukan begitu. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ulama melihat kepada konten apa yang berlaku dalam sambutan Maulid Rasul yang menjadikan sambutan Maulid Rasul ini dihukumkan harus oleh para ulama. Maka dilihat kepada konten dia. Kerana konten itu yang akan menentukan sesuatu majlis itu adakah ianya baik atau buruk. Saya bagi contoh. Secara umumnya kita faham bahawasanya majlis perkahwinan, kenduri kahwin. Okey, kenduri kahwin. Secara umumnya kalimah kenduri kahwin ni kita faham satu majlis untuk meraihkan kedua pengantin yang baru sahaja berakad nikah untuk kita mengiklankan tentang perkahwinan mereka. Yang mana ianya adalah sunat. Ianya adalah disyarakkan supaya kita iklan kepada orang umum, orang awam bahawasanya anak kita dah berkahwin. Dan ianya adalah tanggungjawab ataupun kalau daripada sudut syarak, tanggungjawabnya adalah daripada belah wanita untuk mengiklankan bahawasanya anak wanitanya itu telah pun dikahwinkan oleh ayahnya. Okey, maka di sini apabila berlaku majlis kahwin, secara kefahaman asalnya majlis kahwin ini harus dilakukan. Tetapi apabila majlis kahwin itu bercampur dengannya perkara yang haram, contohnya dalam majlis kahwin tu ada
konsert contohnya, ada kugiran contohnya. Ada perkara yang haram yang berlaku dalam majlis kahwin, sehingga menjadikan orang yang meraihkan majlis kahwin itu dikategorikan sebagai orang yang melakukan maksiat. Kerana apa? Kerana pada majlis itu ada maksiat padanya. Ada maksiat padanya. Maka di sini kita kena lihat kepada konten, bukan kepada kalimah. Maka sambutan Madun Rasul itu dilihat pada konten dia. Kalaulah dalam sambutan Madun Rasul itu ada perkara yang maksiat, maka dihukumkan, oh dia ni buat sambutan Madun Rasul yang bid'ah. Sebab apa? Yang bid'ah apa? Bid'ah yang dalalah. Sebab apa? Sebab majlis sambutan Madun Rasul tapi ada konsert Coldplay dalam dia. Kan sekarang tengah famous konsert Coldplay kan, daripada luar negara datang, sokong LGBT, contohnya datang panggil kumpulan Coldplay ni main dalam sambutan Madun Rasul peringkat kebangsaan. Dan barulah kita kata itu adalah majlis Maulidur Rasul yang ianya maksiat, yang ianya sesat sebab ada konsert artis luar negara yang sokong LGBT. Tapi adakah itu yang berlaku di dalam sambutan Madun Rasul? Tidak. Yang berlaku dalam sambutan Madun Rasul adalah jika kita lihat daripada daripada ayat Al-Quran ini, Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Maka kita tengok dalam majlis sambutan Madun Rasul, adakah ianya semua kebaikan ataupun bercampur kebaikan dengan maksiat? Kerana kaedah pula, ulama guna kaedah bahawasanya apabila bercampur yang halal dengan yang haram, maka yang mendominasi adalah haram. Yang mendominasi adalah haram. Jadi kalau kita mencampurkan perkara yang maksiat di dalam perkara yang tidak maksiat, maka yang mendominasi adalah yang maksiat itu. Katalah dia buat sambutan Madun Rasul, mula dengan bacaan Quran, selawat, lepas tu konsert Coldplay. Kemudian makan minum daripada semua yang haram. Makanan daripada daging babi contohnya, ataupun makanan daripada wang yang digunakan untuk membeli makanan daripada harta anak yatim contohnya, harta rampasan, dihidangkan arak. Maka walaupun ada perkara baik dalam tu, ada sambutan, ada bacaan selawat, ada bacaan Al-Quran, tetapi apabila dilihat, ada maksiat dalamnya, maka keseluruhan majlis itu walaupun ada perkara yang baik, yang baik itu dia kekal baik, tapi walaupun ada perkara yang baik, tetapi keseluruhan majlis itu dianggap sebagai majlis maksiat kerana ada padanya maksiat. Maka betul ke sambutan Madun Rasul itu begitu? Tidak. Bahkan setiap amalan sambutan Madun Rasul itu ada padanya apa yang dipanggil sebagai dalil. Maknanya dalam setiap apa yang kita lakukan dalam majlis Madun Rasul ni ada dalilnya. Contoh. Kalau kita listkan apa yang kita sambut dalam Madun Rasul, apa yang kita lakukan dalam sambutan Madun Rasul. Pertama, kebiasaannya dalam sambutan Madun Rasul ini kita buat bacaan Al-Quran. Dimulakan dengan bacaan Al-Quran daripada qari sekian. Dia pun baca ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Contohnya dia baca. Kemudian sadaqallahul azim. Maka di situ baca Al-Quran. Apa hukum baca Al-Quran? Dituntut waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka dalam sambutan Madun Rasul dibaca ayat Quran, dan bacaan ayat Quran itu sendiri ada dalil. Ada dalil pada Al-Quran. Bahkan Nabi SAW menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Takkanlah baca Al-Quran itu maksiat? Tidak. Tidak. Bahkan Al-Quran itu membacanya satu huruf dikira sebagai ibadah. Satu huruf Al-Quran dibaca ada pahala padanya. Bahkan Nabi SAW orang yang apabila tiba bulan Ramadan,
Nabi dan Jibril bertadarus Al-Quran, yakni Nabi belajar dengan Jibril alaihissalam tentang Al-Quran. Maka di sini kita faham bahawasanya bacaan Al-Quran itu ada dalilnya. Lagi apa kita buat sambutan Rasul? Okey, setelah bacaan Al-Quran kita buat, okey, dia jemput ustaz sekian-sekian untuk menyampaikan tazkirah sempena Maulidur Rasul. Ustaz pun bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pun bagi tazkirah, cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kemudian Assalamualaikum habis. Ada padanya kebaikan, tazkirah. Ada dalil tak? Ada. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Allah Ta'ala berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka dalil terhadap menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, itu ada dalilnya. Itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Lagi setelah buat tazkirah, kita berdiri sama-sama untuk kita selawat kepada Nabi. Semua selawat. Sallallahu ala Muhammad. Contoh. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Setiap hari Jumaat kita baca dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Akan ada dalilnya sambutan, kan ada dalilnya untuk seorang melakukan selawat. Maka dia buat selawat. Ada dalilnya, ada dalil selawat. Bahkan Nabi SAW menganjurkan selawat ke atas baginda. Hatta sampai sekarang pun jika kita selawat kepada Nabi SAW, disampaikan kepada pengetahuan baginda bahawasanya kita melakukan selawat ke atas baginda. Lagi apa? Setelah habis selawat, maka kita dengar kumpulan nasyid sekian-sekian untuk berqasidah memuji Nabi SAW. Dia pun puji, ya Imam Ar-Rusli, contoh kan. Dia berqasidah. Ada padanya pujian Nabi. Tala'al badru alaina. Contoh. Dia memuji Nabi SAW. Ada dalil tak? Ada daripada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa'azzaruhu wa nasaruh. Wa'azzaruh ay madahuh. Kata para ulama, wa'azzaruh, yakni para ulama kata azzaruh maknanya madahuh. Mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Bahkan ada hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh wanita-wanita. Wanita-wanita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi ini adalah sebaik-baik jiran. Bahkan para sahabat sejak daripada dulu, daripada zaman Nabi SAW, para sahabat sentiasa puji Nabi. Bukankah kalau kita buka Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah, kita dapati bahawasanya para sahabat ni ada yang memuji Nabi. Jika aku lihat wajah Nabi dan aku lihat bulan purnama, maka aku kembali melihat wajah Nabi, maka aku melihat wajah Nabi ada terlebih cantik daripada bulan purnama. Itu pujian daripada Nabi SAW. Ada sahabat kata peluh Nabi itu baunya lebih harum daripada misik, daripada kasturi. Bukankah itu pujian? Bukankah itu pujian? Jika kami melihat Nabi SAW, baginda begitu permurah, bukankah itu pujian? Maka para sahabat memuji Nabi SAW. Dan Nabi tak pernah kata, janganlah kalian memuji aku. Tak, bahkan walaupun ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang jangan memuji Nabi sebagaimana kalian sebagaimana Kristian, orang Masihiyun, mereka memuji Nabi Isa alaihissalam. Itu kena faham konteks, bukan pujian-pujian yang harus untuk dipuji. Kerana kita memuji Nabi SAW sesuai dengan kedudukan baginda sebagai Nabi dan sebagai hamba Allah. Jangan kita memuji Nabi SAW melebihi daripada had syarak. Contoh melebihi had syarak adalah contoh macam golongan mutasawwifah yang pura-pura tasawuf, yang mereka kata bahawasanya Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ini pujian yang dilarang. Walaupun dia mengatasnamakan sufi, tarikat, tasawuf, tapi kalau dia bawa ajaran yang sesat, sesatlah dia. Kufur-kufurlah dia.
Mana boleh seseorang mengatakan bahawasanya Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Apa beza orang yang kata Isa tu Allah, Allah tu Isa? Tak ada beza. Kalau orang mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa, orang tu kufur, Kristian yang kufur. Maka apa beza kalau orang tu konon-kononnya dia tarikat, dia sufi, dia kata Muhammad Allah, Allah Muhammad. Itu juga kufur, sama hukum dia. Hukum kita tidak memilih kasih. Oh, kalau orang ni sufi, lain hukumnya. Kalau orang fiqah, lain hukumnya. Tak, hukum Nabi bawa satu hukum. Nabi bawa Al-Quran yang satu. Tidak ada hukum yang berbeza. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalaulah Fatimah mencuri, niscaya aku yang potong tangannya, kerana hukum yang dibawa oleh Nabi SAW, hukum yang satu. Tidak ada beza di antara anak baginda SAW dengan orang awam yang biasa. Tak ada beza. Maka memuji Nabi jangan sampai tahap mempertuhankan Nabi, iaitu batil. Kalau macam contoh satu golongan yang dipanggil Brelvi. Bukan semua Brelvi, tapi sebahagian besar Brelvi yang ada pada zaman sekarang, mereka meyakini bahawasanya Nabi ni alimul ghaib. Nabi tahu perkara yang ghaib. Kemudian mereka syarah, mereka kata, oh kami bukan kata sifat Nabi itu mengetahui perkara ghaib, tapi Nabi mengetahui perkara ghaib seluruhnya kerana Allah yang memberi kepada Nabi, juga batil. Kerana Allah Ta'ala tidak akan berkongsi sifatnya dengan makhluk. Kaedah dia apa? Kaedah dia Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk dan makhluk tidak bersifat dengan sifat Tuhan. Mana mungkin Tuhan bersifat makhluk dan mana mungkin makhluk bersifat dengan sifat Tuhan? Sifat alimul ghaib ini hanya Allah Ta'ala sahaja. Bahkan Nabi melarang mendatangi bomoh. Dalam hadis man ata kahinan kan, atau arrafan. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang tilik, tukang cari barang hilang, kemudian dia mempercayainya bahawasanya dia mempercayai orang itu tahu perkara ghaib, maka sesungguhnya dia telah keluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu perkara ghaib. Tidak ada sesiapa mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Maka di sini muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam masalah ni ialah hati-hati dengan memuji Nabi sehingga mencapai darjat ketuhanan. Kita kata, tidak, kami ahli sunnah, kita ada guideline memuji Nabi. Kita memuji Nabi setakat mana yang dibenarkan oleh syarak. Nabi sendiri kata Nabi adalah sayyidu waladi Adam. Nabi adalah penghulu sekalian anak Adam. Maka kita puji Nabi adalah penghulu sekalian anak Adam. Kita panggil Nabi dengan gelaran Sayyiduna. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang memberi syafaat di hari akhirat. Maka kita panggillah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai wahai pemberi syafaat. Ya Syafi', contohnya yang memberi syafaat kepada kami di hari akhirat. Nabi SAW adalah yang membawa petunjuk, bukan memberi petunjuk. Al-Hadi datang dengan makna memberi petunjuk dan datang dengan makna membawa petunjuk. Nabi juga boleh kita panggil Al-Hadi. Allah Ta'ala juga Al-Hadi, tapi Al-Hadi bagi Allah yang memberi petunjuk. Al-Hadi Nabi yang membawa petunjuk. Maka kita panggil Nabi dengan gelar Al-Hadi, boleh. Boleh. Maka Nabi SAW itu dipuji. Nama-nama baginda menunjukkan pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pujian itu ada dalilnya. Lagi apa kita buat setelah penat selawat, setelah penat puji Nabi, setelah penat dengan tazkirah, kita pun buat apa? Makan. Kita ada sedia jamuan kambing golek dan sebagainya. Maka para jemaah muslimin-muslimat dipersilakan untuk makan di bahagian dewan, di bahagian kemah contoh. Kita pun pergi makan. Apa dalil bagi makan? Ada dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan di antara ciri orang beriman itu mereka memberi makan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Mereka bagi makan pada orang yang mereka cintai, mereka sukai. Miskinan wa yatima wa asira. Boleh jadi orang yang beri makan itu, mereka beri makan kepada orang-orang miskin, orang anak-anak yatim, hatta kepada orang-orang kafir. Asir maknanya kafir. Orang yang kafir. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagi makan pun ada dalilnya. Bahkan dalam sejarah manusia, dalam sejarah Islam, apa yang buruknya memberi makan kepada orang lain, memberi makan itu dikira ibadah yang mulia. Hatta kalau kita bulan puasa, Allah Ta'ala
dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya Allah Ta'ala memberi pahala seumpama orang yang berpuasa. Kita sedia makan untuk orang puasa, untuk dia berbuka, maka kita juga dapat pahala sebagaimana dia puasa. Kerana apa? Kerana orang yang membantu ketaatan, maka baginya seumpama pahala dia melakukan ketaatan. Di sini memberi makan kepada orang juga adalah perkara yang baik. Jadi apa yang teruk dalam sambutan Maulid Rasul? Kita tak pernah dengar sambutan Maulid Rasul itu dalamnya ada perkara-perkara yang haram. Ada majlis berzina, ada majlis minum arak, ada majlis mendengarkan konsert-konsert. Maka kita katakan kat sini, jika ada orang-orang yang membuat sambutan Maulid Rasul dalam keadaan dia buat dengan perkara yang haram, maka kita orang pertama yang menolak. Maka kita tolak orang yang buat sambutan Maulid Rasul dengan main gitar. Kan? Buat, walaupun dia selawat tapi dia main gitar. Maka main gitar itu hukumnya haram. Main gitar, tiup serunai, tiup seruling, main piano. Buat perkara yang haram, meskipun dia selawat, meskipun dia zikir kepada Allah. Kita dah sebut tidak bercampur perkara yang hak dengan yang batil. Oh, saya selawat maka baik. Bukan, suatu amalan itu tidak diukur kepada namanya. Saya selawat, ya, tapi selawat tu pada kontennya apa? Kalau betul-betul selawat dengan perkara yang harus, hanya main kompang, main perkara alat-alat muzik yang dibenarkan dalam Islam, maka tafadhal, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat selawat sambil main gitar, kita dengar apa asyik syahdunya, tapi main gitar, haram hukumnya. Haram hukumnya. Selawat tapi sebutan tak betul. Baca apa nama nasyid, sebutan tak betul. Muhammad disebut Muhammad contohnya. Maka itu perkara yang batil. Nama Nabi kita bukan Muhammad, nama Nabi kita Muhammad. Maka sebut Muhammad bukan Muhammad atau Muhammad. Itu batil. Maka sebab tu kita kata lihat kepada kontennya. Tak ada seorang pun dalam dunia ni yang sambut Maulid Rasul dengan majlis minum arak. Kalau ada, kita orang yang pertama-tama ke hadapan mengatakan bahawasanya itu adalah bid'ah yang dalalah. Itu adalah bid'ah yang batil. Maka apa sahaja majlis yang jika tidak bertentangan dengan syarak, maka ia jadi kekal majlis yang baik. Buat majlis open house, contoh, kalimah open house tu sendiri ada tak pada zaman Nabi SAW? Tak ada. Mana pernah kita dengar dalam hadis Nabi SAW digunakan kalimah bait maftuh, open house, rumah terbuka. Mana ada? Tak ada dalam hadis Nabi SAW. Tak ada dalam ni. Tapi apa yang kita tahu dalam hadis Nabi SAW, dalam sirah Nabi SAW, ada je para sahabat buat majlis makan-makan, Nabi datang, contoh dalam Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan apabila Nabi dijemput oleh sahabat makan ke rumah, ke Nabi datang, kemudian dihidangkan kaki kambing, Nabi pun makan, Nabi tanya ada lagi ke tak? Sahabat kata ada lagi, dibawa satu lagi kaki kambing, Nabi makan, kemudian Nabi tanya ada lagi tak? Ada lagi, sahabat bawa keluar makan lagi, Nabi tanya yang keempat, Nabi tanya ada lagi tak? Sahabat kata ya Rasulullah, berapa kambing ada kaki? Tanya sahabat tu. Sukanya Rasulullah makan kaki kambing. Dah empat dah makan. Buat kambing, sahabat tanya lagi pada Nabi, kambing berapa kaki ya Rasulullah? Maka para sahabat yang lain kata, jika orang tersebut tidak bertanya demikian dan dia pergi ke dapur, dia buka belanga dia, pasti dia akan dapati ada lagi kaki kambing. Tapi sebab dah dia tanya kambing ada berapa kaki, maka di situ kita tahu bahawasanya Rasulullah datang ke rumah sahabat untuk makan, yang mana sahabat jemput Rasulullah makan. Maka itulah konsep open house. Maka nama open house tak ada, konsepnya ada. Maka apa hukum sambut open house? Harus. Buatlah open house. Kan? Buat open house. Harus. Tidak ada larangan daripada syarak buat open house. Bagi makan, tak ada masalah. Jangan buat open house ada benda haram. Baru jadilah haram. Jadi tak boleh hukum atas nama. Tapi hukum atas konten. Konten itu bagus-baguslah ni. Konten itu bagus-baguslah dia. Tetapi ditimbang pula.
Daripada sudut jika ianya adalah perayaan. Jika ia adalah perayaan. Kalau perayaan tu satu konsep yang lain pula, satu masalah yang lain pula. Kerana sambutan-sambutan perayaan-perayaan yang jika memang asal dilakukan oleh non-Muslim, maka tak boleh kita sambut. Meskipun kemudian kita letak benda yang baik, kita kononnya nak Islamization. Tapi pada asal perayaan tu perayaan mereka. Asal sambutan tu sambutan mereka. Contohnya macam sambutan Hari Ibu contohnya, sambutan Hari Ayah contohnya. Kan pada asalnya itu adalah sambutan yang dikatakan adalah daripada sambutan-sambutan perayaan daripada orang-orang yang non-Muslim. Hari Ibu tu refer kepada Maryam, kepada Mary dan sebagainya. Maka dilihat kepada situ tentang kaedah daripada hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut satu kaum maka dia daripadanya. Maka itu dilihat juga. Jadi nak menetap sesuatu hukum itu bagi kita sebagai orang awam, biarlah ulama yang letak hukum. Maksudnya biar ulama yang menjelaskan kepada kita, kerana mereka yang lebih memahami hukum syarak berbanding dengan kita yang tidak mengetahui kaedah-kaedah untuk meletakkan hukum syarak. Kemudian dalam hadis ini, dalam kitab ini dinyatakan juga tentang hadis Nabi SAW tentang satu hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Hadis ini adalah antara dalil dalam syarak bahawasanya wujudnya bid'ah yang hasanah dan wujudnya bid'ah yang dalalah. Hadis ini menjadi dalil dia, menjadi sandaran bahawasanya wujud bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Kerana hadis ini panjang. Ini disebut man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Maka daripada hadis ni fahami bahasanya barang siapa yang dibuat satu inovasi yang baru, yang mana inovasi itu benda yang baik. Baik ni, buruk ni kita nak timbang kat mana? Timbang kat syarak. Macam kita sebut tadi, baik buruk adalah hak milik mutlak Allah. Allah yang tentukan benda tu baik, Allah yang tentukan benda tu buruk. Jadi pada akal kita buat konsert nak kutip derma. Pada akal kita, logik kita mungkin kata, oh baik. Tapi tidak pada syarak. Syarak kata buruk-buruk lah dia. Walaupun pada akal kita rasa ia baik. Tak boleh, kerana syarak itu ditentukan dengan wahyu. Syarak ditentukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang buat satu inovasi yang baik, macam mana kita nak tentukan baik? Maka kata ulama, ianya ditentukan dengan dalil, dengan sepakat syarak. Maka kullu ma wafaqa syarak, setiap perkara yang sepakat dengan syarak, maka ia adalah bid'ah yang hasanah. Kalau kullu ma khalafa syarak, maka ia dikira sebagai bid'ah yang dalalah. Maka setiap perkara sepakat dengan syarak, bid'ah hasanah. Setiap perkara yang bercanggah syarak, maka ia bid'ah dalalah. Ia bid'ah dalalah. Maka nak tengok mana? Tengok pada dalil. Tengok pada mana? Tengok pada kaedah. Dan itu bukan kerja kita. Kita orang awam. Kita orang awam, kita nak hafal 10 kaedah belum tentu lagi. Para ulama' dia hafal kaedah. Dia faham hukum, dia faham dalil. Dan mereka merujuk kepada kitab-kitab lebih besar. Kita orang awam ni buka Google pun belum tentu lagi kita jumpa jawapan. Tapi para ulama' bila tanya, mereka cari dalam kitab yang telah mereka pelajari, mereka faham, ini hukum dia, ini hukum dia, ini hukum dia. Begitu kaedah para ulama' meletakkan sesuatu, sama ada ianya baik ataupun buruk, bukanlah daripada logik akal mereka. Tetapi mereka meletakkan ia adalah daripada sudut, ia adalah wahyu daripada syarak. Harapnya jelas semua tentang sambutan Rasul, sebab kita dah nak hampir kepada sambutan Rasul. Kita akan setelah Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka kita ada lebih kurang 5 bulan lagi untuk sambutan Rasul. Mungkin dalam bulan 10, 11 macam tu, insya-Allah. Kalau ada sambutan Rasul, maka sama-samalah kita hadir supaya kita ingat kepada Nabi SAW. Bagindalah yang membawa hidayah, bagindalah yang bawa Islam, bagindalah yang bersusah payah
berjerih payah untuk sampaikan Islam pada kita, maka janganlah kita lupa jasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat, takat ni dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang, dan saya ingat nak habiskan juga bacaan kitab hadis yang kita baca pada bulan Ramadan tu, ada balance lagi beberapa hadis. Mungkin pada next session kita baca kitab ni dan juga kita baca kitab hadis sikit, kemudian kita baca kitab ni. Jadi dapatlah 2 kitab kita habiskan insya-Allah, sebab kitab ni pun tak berapa banyak lagi lah, ada dalam, kalau tak silap ada dalam sekarang kita soalan 41, soalan terakhir 50, ada dalam 9 soalan lagi, 9 atau 8 soalan lagi insya-Allah. So kita habis di sini dulu. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kull khair, wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Lupa nak doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lana wa limasyayikhina wajzihim 'anna khaira. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tak lupa juga diucapkan selamat Hari Raya Mazabatin kepada semua yang mengikuti kuliah ni, kalau ada salah dan silap, dan kepada pihak uswah yang dah menjemput saya untuk hadir ke majlis terbuka baru-baru ni, saya minta maaf sebab tak dapat hadir kerana masalah kesihatan. Jadi moga-moga lepas ni insya-Allah kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.